Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi Sabtu ini kita nak sambung pembacaan daripada kitab hadis, iaitu hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dalam kitab Jami' ataupun Sunan beliau, dan kita telah tiba pada muka surat 629, yang mana Imam Tirmizi membawakan tajuk pada bab yang ke-44 berkenaan tentang jual beli. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fi bai'i, pada menjual fadlil ma', lebihan air. Bolehkah menjual lebihan air? Maka zaman kita dah menjadi kebiasaan. Pada zaman dahulu, maka air pada waktu itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya dijual, tetapi pada waktu itu diberikan dan dikongsi. Sebab itu kata para ulama, lihat kepada Arafah pada baris yang pada baris yang pertama, Arafah. Maka kata para ulama, air terbahagi kepada tiga daripada sudut hukum. Yang pertama, alladzi la sun'a fihi li ahad, air yang mana semula jadi, pada waktu itu tidak ada sesiapa yang melakukan apa-apa padanya. Contohnya seperti air sungai yang mengalir dan sebagainya. Maka pada waktu itu setiap orang diizinkan untuk mengambil manfaat daripadanya. Yang kedua, air yang datang pada waktu itu dengan penat lelah dan hasil usaha. Contohnya, ada sekelompok orang pada waktu itu membina akan sungai kecil dan seumpamanya. Maka yang kedua ini boleh untuk diminum ataupun pada waktu itu diberikan binatang minum, tetapi tidak boleh nak diambil untuk dibawa kepada kebun untuk diairi dan sebagainya. Sebab ini telah diusahakan oleh seseorang kecuali dengan izin dia. Yang ketiga, al-ma'ul muharraz fil awani, air yang terdapat di dalam bekas, di dalam botol dan sebagainya. Maka yang ketiga ini adalah boleh untuk minum daripadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan boleh untuk diambil manfaat daripadanya, dan lebih daripada itu kena minta izin daripada pemiliknya. Maka ini ada pada Arafah. Kemudian lihat kepada Sahara. Maka pada Sahara pada baris yang ketiga daripada bawah berkenaan tentang menjual air. Maka kata para ulama, idza kana lahu ma', kalaulah seseorang itu ada air, fa in fadula an hajatih, dan air tersebut dia mempunyai lebih daripada keperluan dia, wan nasu yahtajuna ilaih, dan orang lain pada waktu itu perlukan air, dia ada air dan lebih daripada keperluannya, dan orang sekeliling dia pada waktu itu memerlukan air, lam yajuz lahu an yamna'ahum, maka ikut fiqh, ikut Islam, dia tidak boleh untuk tidak seharusnya menghalang mereka daripada menggunakan air tersebut kerana mereka memerlukan dan pada waktu itu dia pun ada lebihan. Ini berkenaan tentang daripada sudut hukum, tapi setiap zaman maka dengan pelbagai keadaan dan situasi, kadangkala pada waktu itu berubah fatwa dan sesuatu keadaan. Bab yang ke-44
Riwayat yang ke-1256. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Daud bin Abdurrahman al-Attar an Amr bin Dinar an Abil Minhal an Iyas bin Abdul Muzani qala, daripada sahabat Nabi Iyas bin Abdul Muzani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'il ma, daripada menjual air, lagi-lagi satu, apabila memang manusia berhajat dan memerlukan, dan yang kedua, apabila air tersebut didapat tanpa sebarang usaha, tanpa sebarang hasil, contohnya ianya adalah air yang semula jadi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Buhaisah daripada ayahnya, dan Abu Hurairah serta Aisyah daripada Anas bin Malik, Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhum. Hadis sahabat Nabi Iyas bin Abd al-Muzani adalah hadis yang hasan sahih. Wal amalu ala hadza, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu, annahum, sesungguhnya mereka menganggap, karihu, makruh, tidak boleh menjual air. Dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, wa qad rakhasa, dan telah memberikan kelonggaran sebahagian ahli ilmu fi bai'il ma, pada jualan air. Antara mereka adalah Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Riwayat 1257. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laisu an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, la yumna'u, tidak boleh dihalang, fadlul ma', daripada air yang lebihan, lebih maksudnya lebih daripada keperluan kita, liyumna'a bihil kala', untuk menghalang daripada menggunakannya, al-kala'u, untuk siraman tanaman. Maksudnya kalaulah lebih daripada keperluan, dan pada waktu itu air pun tersebut adalah semula jadi, maka pada waktu itu janganlah halang manusia daripada memerlukannya, contoh untuk menguruskan tanaman dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-45, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi karahiyati, pada tidak boleh melakukan urusan jual beli berkaitan sperma binatang jantan, penjantan. Lalu kalau kita lihat, kadang-kala sebahagian penternak, terutamanya pada zaman dulu, mereka ada banyak binatang betina tapi tak ada binatang jantan. Lagi-lagi kalaulah daripada baka yang baik, daripada binatang yang baik, maka pada waktu itu mereka biasa menjual sperma, air mani penjantan, binatang jantan daripada baka yang elok. Adakah boleh menjual sperma penjantan ataupun binatang jantan? Ini hadis-hadisnya. Riwayat 1258. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in wa Abu Ammar qala hadatsana Ismail bin Ulayya qala hadatsana Ali bin al-Hakam an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an asbil fahal, daripada sperma penjantan ataupun sperma binatang jantan. Maksudnya Nabi tidak izinkan, tidak benarkan untuk menjual. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Sa'id radhiyallahu anhum. Hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Wa qad rakhasa, dan ada yang memberi kelonggaran, qaumun, sekelompok ilmuan, fi qabulil karamah, pada boleh menerima al-karamah, pemberian, ala zalika, pada waktu itu sperma penjantan. Kalau orang bagi boleh, tapi kalau beli maka Nabi SAW larang. Dan sebab itu al-karamah, apa maksud al-karamah? Pemberian yang datang tanpa at-talab, tanpa meminta-minta. Maka pada waktu itu boleh menerima kalau ada yang memberi sperma penjantan ataupun binatang jantan daripada baka yang baik untuk pada waktu itu digunakan. Riwayat 1259. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdatu bin Abdullah al-Khuzai, ataupun pada zaman dulu bila tak ada teknologi, maka mereka sewa binatang jantan baka yang baik dan diletakkan di kandang mereka yang ada binatang betina, supaya melahirkan pada waktu itu lebih banyak baka binatang yang baik. Itu maksud asbul fahal.
sama ada mereka membeli sperma binatang penjantan tersebut, penjantan tersebut, ataupun mereka ambil binatang baka yang elok tersebut dan pada waktu itu mereka letakkan di kandang mereka. Kedua-dua ni tidak boleh kalaulah melibatkan urusan jual beli, melibatkan urusan pembayaran. Riwayat 1259. Wa bi ilayhi qala hadatsana Amrah bin Abdullah al-Khuzai al-Basri qala hadatsana Yahya bin Adam an Ibrahim bin Humaid ar-Ruasi an Hisham bin Urwah an Muhammad bin Ibrahim at-Taimi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya seseorang daripada Banu Kilab telah datang kepada Nabi SAW bertanya an asbil fahal, daripada sperma binatang jantan, menggunakan binatang jantan untuk pada waktu itu binatang betina yang mereka ada. Fanahau, maka Nabi telah melarangnya. Faqala ya Rasulullah, maka beliau berkata, wahai utusan Allah, inna nutrikul fahla, sesungguhnya kami memerlukan pada waktu itu bersamanya binatang jantan. Fanukram, lalu kalaulah kami mendapatkannya secara hadiah, pemberian tanpa bayaran, farakhasa, maka Nabi SAW telah mengizinkan fil karamah, kalaulah pada waktu itu tidak ada sebarang pembayaran. Sebab dia terlalu majhul, nak bayar macam mana? Pada waktu itu nak bayar macam mana? Kalaulah dah bersama sekalipun, adakah confirm pada waktu itu akan bunting ataupun tidak? Kalaulah dah bunting, adakah confirm pada waktu itu akan melahirkan seperti yang diharapkan ataupun tidak? Maka bila terlalu banyak majhul, terlalu banyak pada waktu itu perkara yang tidak pasti, sebab itu Nabi SAW larang. Hadis ini adalah hadis hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Ibrahim bin Humaid daripada Hisham bin Urwah. Bab yang ke-46, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang fi thamanil kalbi, pada hasil jual beli anjing. Adakah boleh duit yang kita dapat daripada kita menjual anjing, adakah boleh digunakan? Ini adalah hadis-hadisnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lihat kepada Arafah, pandangan Imam Abu Hanifah. Maka di dalam riwayat Imam Abu Hanifah disebutkan, yajuzu bai'ul kalbi, boleh menjual anjing walaupun bukan anjing yang pada waktu itu terlatih. Sebab anjing yang boleh digunakan adalah anjing yang terlatih untuk memburu, as-said. Anjing yang terlatih untuk menjaga tanaman daripada benda-benda yang boleh merosakkan dia. Dan yang ketiga adalah anjing untuk keselamatan. Maka itu boleh. Tapi kalaulah anjing itu tidak terlatih, adakah boleh untuk menjualnya? Dalam sebahagian riwayat Imam Abu Hanifah boleh. Sementara itu, para ulama Imam Abu Hanifah seperti Imam Sarakhsi, beliau menyebutkan bahawa inna jawazal bai'i, sesungguhnya boleh untuk menjual anjing hanya pada anjing yang telah terlatih untuk kegunaan-kegunaan yang dibenarkan, seperti untuk memburu, seperti untuk menjaga tanaman, untuk menjaga keselamatan dan lain-lain. Selain daripada itu, maka tidak boleh untuk jual beli akan anjing. Lagi-lagi dalam mazhab Syafi'i, ianya pada waktu itu adalah najisul ain, dan benda yang najis pada waktu itu tidak boleh dikira sebagai mabi', sebagai barang jualan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jom kita lihat pada riwayat 1260. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Layth an ibn Shihab bin Tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Daripada Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah melarang daripada hasil jualan ataupun pendapatan jual beli al-kalbi, anjing, wa mahril baghi, pendapatan yang dapat daripada zina, wa hulwanil kahil,
pendapatan yang dapat daripada menjadi bomoh ataupun dukun. Nabi larang. Ianya adalah tidak boleh. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1261. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Ibrahim bin Abdullah bin Qaris an Sa'ib bin Yazid an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasbul hajjam, apa pendapatan daripada membekam. Zaman dulu orang Arab menganggap perbuatan berbekam adalah perbuatan yang tidak sepatutnya diambil upah. Itu adalah pandangan masyarakat Arab. Ada beberapa yang orang Arab anggap sebagai itu bukan sebagai pekerjaan dan tak selayaknya, antaranya berbekam dan lain-lain. Sebab itu Nabi SAW melarang daripada mengambil upah daripada bekam. Tapi nanti ada riwayat kita baca bahawa boleh untuk mengambil upah. Dalam bab 48 Nabi pernah bagi upah, tapi Nabi tidak menggalakkan pada waktu itu untuk mengambil upah daripada berbekam. Maka Nabi SAW Nabi SAW bersabda, kasbul hajjam, hasil pendapatan orang yang melakukan bekam. Khabith adalah kotor, tidak elok. Wa mahrul baghi, dan hasil daripada pendapatan zina. Khabith adalah kotor, tidak elok. Wa thamanul kalbi, dan hasil jualan anjing. Khabith adalah kotor, tidak elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum. Hadis Rafi' adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu karihu. Mereka mengatakan makruh, tidak boleh thamanal kalbi, untuk menggunakan hasil jualan anjing. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Wa qad rakhasa, dan sungguh ada yang memberi kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu berkenaan tentang mengguna hasil jualan anjing, khusus as-said, anjing memburu. Sebab anjing memburu memang boleh. Dalam Al-Quran pun ada disebut tentang anjing yang digunakan untuk memburu. Maka sebahagian kata boleh, walaupun bukan semua anjing memburu boleh dijual dan pendapatannya adalah elok dan halal. Bab yang ke-47, bab ma ja'a fi kasbil hajjam, secara khusus bab berkenaan tentang pendapatan pembekam. Apakah pada waktu itu situasinya? Tapi sebenarnya pada zaman kita boleh. Akan datang kelonggaran pada bab yang ke-48. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Ibn Syihab an Ibn Muhayyisah akhi Bani Harithah an abihi annahu ista'zana, bahawa sesungguhnya beliau telah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ijarah, untuk mengambil upah al-hajjam, berbekam. Fanahahu, maka Nabi telah melarang dia. Falam yazal, maka berterusan dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yasta'zinhu, dan meminta izin daripada Nabi dan bertanya kepada Nabi, sehinggalah akhirnya baginda berkata, kalau nak ambil upah boleh, i'lifhu, tapi gunakanlah upah tadi untuk memberi makan nadihaka, binatang kamu, unta kamu. Nadih adalah unta yang membawa air untuk dibawa ke kebun untuk disiram, dia panggil nadih. Maka Nabi kata kalau nak ambil upah juga boleh, tapi gunakan untuk memberi minuman kepada unta kamu. Wa at'imhu, dan berilah pendapatan tersebut sebagai makanan untuk hamba kamu. Maksudnya kalau nak ambil juga jangan guna untuk kamu, guna untuk binatang tunggangan dan juga guna untuk hamba sahaya. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Rafi' bin Khadij, Abu Juhaifah, Jabir, As-Sa'ib radhiyallahu anhum. Hadis Muhayyisah radhiyallahu anhu adalah hadis yang hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Telah berkata Imam Ahmad, in sa'alani hajjamun, jika ada pembekam bertanya kepadaku tentang apakah hukum mengambil upah daripada berbekam, nahaituhu, aku akan mengatakan jangan, aku mengatakan tidak, dan aku berpegang dengan hadis ini. Bab yang ke-48, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang minar rukhsah, daripada kelonggaran fi kasbil hajjab, dalam mengambil upah berbekam. Boleh, dalam riwayat ini menunjukkan boleh.
riwayat 1263. Wa bi ilahi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaidin qala suila Anas, telah ditanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an kasbil hajjam, daripada upah berbekam. Maka berkata Anas, ihtajama, Nabi SAW pernah berbekam, wa hajamahu, dan orang yang membekamkan Nabi dikenali sebagai Abu Taibah. Siapa nama dia? Abu Taibah. Lihat kepada Qawata pada baris yang pada satu baris ya. Apakah nama dia? Nafi'. Nafi'. Ada mengatakan dinar, ada mengatakan maisarah, tapi lebih dikenali dengan Abu Taibah, orang yang membekamkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah memerintahkan lahu untuknya bisa'aini, untuk dia mendapat 2 sa' min ta'amin, daripada makanan. Dia dapat 2 sa'. Sa' ni adalah sukatan. Sukatan dipanggil sa'. Sa' ini bawah lagi daripada dia adalah sukatan mud. Maka 1 mud pada waktu 4 mud bersamaan dengan 1 sa'. Dia adalah sukatan yang lebih besar berbanding daripada mud. Maka Nabi kata dengan para sahabat baginda, bagi dia 2 sa' daripada makan, seperti tepung, kurma dan sebagainya. Wa kallama ahlah, dan Nabi SAW telah bercakap kepada tuan dia. Ahlah di sini maksudnya tuan dia, sebab dia ni hamba. Maka Nabi telah bercakap pada waktu itu dengan tuan dia. Sebentar. Sebab itu lihat kepada Sahara baris yang kedua, Aisadatah, tuan dia. Fa innahu kana mamluka, kerana sebenarnya Abu Taibah ini adalah hamba kepada kabilah Banu Bayadah. Wal muradu, okey, apa yang Nabi SAW bercakap dengan ahli keluarga dia, fawada'u, maka mereka telah memaafkan anhu, daripadanya, min kharajih, daripada bayaran tetap yang sepatutnya dia kena bayar. Ada sebahagian hamba yang tuan dia izin untuk dia bekerja berniaga. Ada sebahagian hamba biasa tak boleh, apa dia dapat pun milik tuan dia. Tapi ini bukan mukatab, ini kharaj. Apakah kharaj? Maka lihat kepada baris yang ketiga, wal murad bi kharajih al wazifatul lati, kerja ataupun kelonggaran untuk mencari pendapatan, allati daraba alaihi sayyiduh, namun tuan dia telah menetapkan pada waktu itu setiap hari berapa banyak dia kena bayar pada tuan dia. Dia tak merdeka, dia tak mukatab, dia masih hamba. Cuma ada hamba yang tuan dia kata, aku nampak kau ni pandai, kau pergilah buat apa-apa yang kau pandai, tapi setiap hari sekian-sekian amount engkau kena bayar kepada aku. Dan tuan dia berhak, sebab tuan adalah milik kepada hamba tersebut. Yang baki, hamba tersebut boleh simpan. Tapi bila Nabi SAW cakap dengan mereka, Abu Taibah ni bagus, Abu Taibah ini elok, maka akhirnya tuan dia telah memaafkan, fawada'u, memaafkan daripada Abu Taibah min kharajih, daripada kharaj, bayaran harian yang sepatutnya dia bayar. Wa qala, dan telah bersabda Nabi, inna afdala ma tadawaitum bih, sesungguhnya yang paling terbaik daripada apa yang kamu boleh gunakan untuk perubatan adalah al-hijamah, adalah pada waktu itu bekam. Ataupun perawi mempunyai keraguan, Nabi bersabda inna min amsal, ai inna min afdal, sesungguhnya di antara yang terbaik daripada ubat-ubat yang kamu boleh gunakan adalah al-hijamah, berbekam. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Hadis Anas adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah memberi kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka fi kasbil hajjam, berkenaan tentang boleh untuk mengambil upah daripada berbekam. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i. Bab yang ke-49, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang makruhnya untuk menggunakan hasil jualan anjing, dan di sini ada tambahan wasinur, dan kucing. Tidak boleh pada waktu itu menggunakan pendapatan daripada jualan anjing dan kucing berdasarkan daripada hadis ini. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apakah maksud tidak boleh menjual anjing? Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat. Maka berkata Mulla Ali Qari, beliau bermazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata boleh. Sebab itu kata Mulla Ali Qari, wa huwa mahmulun indana,
larangan yang Nabi kata tidak boleh sebenarnya adalah untuk ala ma kana fi zamanihi, pada waktu di mana Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh anjing. Pada waktu itu banyak anjing yang gila, anjing yang menyakiti orang, maka Nabi perintahkan untuk membunuh anjing. Tak lama tempoh dia, tapi Nabi perintahkan untuk melakukan begitu. Kemudian Nabi SAW tarik balik perintah tersebut. Maka kata Mullah Ali Qari, hadis-hadis yang mengatakan larangan tak boleh menjual anjing, maka pada waktu itu ini adalah pada keadaan tersebut di mana Nabi memerintahkan untuk membunuh anjing. Jelas ke jelas? Kemudian thumma rakhasa, kemudian Nabi telah memberi kelonggaran untuk menggunakan anjing bagi tujuan yang dibenarkan, seperti menjaga tanaman yang kita sebut tadi, seperti untuk memburu, menjaga keselamatan dan juga lain-lain. Kalau ada manfaat, maka Nabi izinkan untuk menggunakan anjing. Hatta ruya, sehingga ada disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi pernah menetapkan bayaran untuk seekor anjing memburu yang telah dibunuh oleh seorang lelaki. Nabi suruh lelaki tersebut untuk bayar 40 dirham, untuk membayar 40 dirham. Wa qada, Nabi juga pernah menyuruh untuk membayar pada seekor anjing yang menjaga tanaman. Pada waktu itu dibayar dengan kadar 1 kibash sebagai ganti bila anjing tersebut telah dibunuh oleh yang tidak bertanggungjawab. Maka sebenarnya daripada sini kita nampak ini adalah pada awal Islam, kata Mullah Ali Qari. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap tak boleh, kerana anjing dikira sebagai najisul ain dan tidak boleh membuat urusan jual beli najis. Kucing pula, kenapa kucing tak boleh jual beli? Maka kata para ulama, hadza mahmulun ala ma la yanfa'. Ini adalah untuk kucing yang tidak bermanfaat, kucing yang langsung tidak bermanfaat. Au ala annahu nahyu tanzih, ataupun Nabi larang di sini maksudnya ini adalah larangan ringan tanzih. Maksudnya boleh menggunakan hasil jualan daripada kucing, namun Nabi SAW larang pada waktu itu atas sebab sesuatu yang lain. Okey, sebab itu lihat kepada hujung, fa in kana nafi'an, kalaulah kucing ini ada manfaatnya, sahal baik, maka baik adalah sah. Fakana thamanuhu halala, bahkan pada waktu itu duit yang kita terima sebagai bayaran pun adalah halal. Dan ini adalah pandangan majoriti para ulama. Maka boleh pada waktu itu menjual kucing dan menggunakan hasil jualannya. Cuma hadis ini pada waktu itu adalah untuk kucing yang tidak mendatangkan sebarang manfaat. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini pada sanadnya terdapat percanggahan, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada A'mash, daripada sebahagian sahabatnya, daripada Jabir radhiyallahu taala anhum. Wa tarabu, dan mereka pada waktu itu telah bercanggah alal A'mash, pada periwayatan A'mash dalam meriwayatkan hadis ini. Sebab pada riwayat atas kalau kita perasan, A'mash sebut diambil riwayat daripada Abu Sufyan. Tiba-tiba di sini daripada sebahagian sahabat Nabi, maka ada ittirab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qad kariha, dan sungguh mengatakan tidak boleh sebahagian daripada kaum daripada kalangan ahli ilmu thamanal hir, hasil pendapatan daripada jualan kucing. Warakhasa, dan sebahagian mengatakan pada waktu itu boleh, dan inilah pandangan Imam Ahmad Ishaq, dan telah meriwayatkan Ibnu Fudail daripada A'mash, daripada Abu Hazim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan daripada Nabi SAW, riwayat selain daripada ini. Riwayat 1265. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Umar bin Zaid As-San'ani an Abi Zubair an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi SAW telah melarang daripada memakan kucing, ada aklul hir, daripada makan kucing, wa thamani, dan daripada menggunakan pendapatan hasil jualan kucing. Dan kita telah berikan jawapan apakah maksud Nabi larang. Hadis ini adalah hadis yang gharib, dan Umar bin Zaid kami tidak mengetahui kabira ahadin, kebanyakan orang yang meriwayatkan daripadanya kecuali perawi yang bernama Abdul Razzaq sahaja.
Bab yang ke-50, riwayat 1266. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abil Muhazzim an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada hasil jual beli anjing kecuali anjing memburu. Anjing memburu memang boleh digunakan. Hadis ini adalah yang hadis tidak sahih daripada sanad ini. Abul Muhazzim namanya adalah Yazid bin Sufyan dan telah berbahas berkenaannya Syu'bah bin Hajjaj, dan diriwayatkan daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat yang seumpama ini, namun sanadnya juga tidak sahih. Bab yang ke-51, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tidak boleh bai'il mughanniyat, menjual hamba perempuan penyanyi. Menjual hamba perempuan penyanyi. Lalu zaman dulu yang menyanyi pada waktu itu adalah daripada kalangan hamba. Zaman dulu. Sekarang ni semua orang dah menyanyi. Bahkan orang yang suara sedap menyanyi dah diangkat sebagai sebagai yang dipandang tinggi, idola dan sebagainya. Tapi zaman dulu yang menyanyi kebanyakannya adalah para hamba, wanita dan sebagainya. Maka timbul persoalan, adakah boleh menjual hamba wanita penyanyi ataupun tak boleh? Maka ini adalah dalilnya. Ini adalah pada waktu itu hadis-hadisnya. Lihat kepada syayakha, baris yang pertama. Kata para ulama, yukrah, tidak digalakkan, makruh untuk melakukan jual beli pada waktu itu semata-mata dengan niat nyanyian. Kalau nak beli hamba tu tak ada masalah, tapi nak mencari hamba yang memang pandai menyanyi je, maka itu adalah makruh kata para ulama. Lalu kalaulah kita beli hamba tu dan hamba tu pandai menyanyi, tak ada apa. Tapi nak beli hamba semata-mata untuk yang hamba yang pandai menyanyi, maka itu kata para ulama adalah makruh dan tidak boleh. Riwayat 1267. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Bakr bin Mudhar an Ubaidillah bin Zahrin an Ali bin Yazid an Al-Qasim an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la tabi'u, janganlah kamu menjual al-qainat, wanita-wanita, hamba-hamba wanita penyanyi, wala tashtaruhunna, dan janganlah kamu membeli hamba-hamba wanita penyanyi, wala tu'allimuhunna, dan janganlah kamu mengajar kepada mereka nyanyian, wala khaira, dan tidak ada manfaat, fi tijaratin, pada urusan jual beli, fihinna, berkenaan tentang nyanyian, berkenaan tentang hamba wanita nyanyian, wa thamanuhunna, dan hasil jualan mereka itu haramun, adalah haram, fi misli hadza unzilat, pada perkara seperti inilah telah turunnya ayat, wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man yashtari, mereka yang sanggup untuk membayar, lahwal hadis, perkara yang melalaikan, liyudilla, supaya mereka boleh menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Kerana pada waktu itu ianya adalah perkara yang melalaikan, dan pada waktu itu sanggup membayar untuk itu adalah tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar bin Khattab, hadis Abu Mamah, kami mengetahuinya, mislah hadza, riwayat seperti ini daripada sanad ini. Waqad takallama, tapi kalaulah beli hamba, tiba-tiba hamba tu pandai menyanyi, tak ada masalah. Kita telah baca tadi. Waqad takallama, dan telah berbicara sebahagian daripada ahli ilmu berkenaan tentang perawi Ali bin Yazid, dan telah mendhaifkannya, dan beliau berasal daripada Syam. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama. Okey, apakah itu qainah? Wahiyal amatul mughanniyah, hamba perempuan yang pandai menyanyi. Wal muradu, yang dimaksudkan dalam hadis tadi adalah al mughanniyatu khassah, adalah penyanyi, hamba-hamba wanita yang mahir menyanyi, yang pada waktu itu memang hebat dalam menyanyi. Kemudian kata para ulama, an-nahyu, dilarang daripada menjual dan membeli hamba-hamba wanita penyanyi ini, laisa sarihan fi qaunil bai'i fasida, bukanlah nak menunjukkan jual beli itu fasid. Kenapa? Li jawazi an yakuna liqauni i'anatan wa tawassulan ila haram. Kerana ada kemungkinan Nabi larang sebab ianya menjadi penyebab kepada perkara yang lara, perkara yang sia-sia, bahkan kepada perkara yang haram.
wa huwa sabab, dan ianya adalah penyebab dan sebagainya. Sebab itulah Nabi SAW larang dan Nabi SAW tidak izinkan. Bab yang ke-52, sebagai contoh, zaman dulu orang buat arak daripada anggur, zaman dulu. Lalu kalaulah seseorang itu dia tahu orang ni beli anggur untuk jual arak, maka dia tidak digalakkan untuk menjual kepada orang tersebut sebab akan membawa kepada perkara yang haram. Ataupun contohnya kita jual senjata dan kita tahu orang ni memang beli senjata nak membunuh orang yang tak bersalah, maka pada waktu itu kita tidak boleh menjual senjata kepada orang yang nak membeli senjata nak membunuh seseorang bukan untuk mempertahankan diri dia. Sama juga tidak dibenarkan jual beli hamba yang penyanyi, maka pada waktu itu dia khawatiri akan membawa kepada perkara yang haram dan kita tak nak menjadi penyebab kepada perkara tersebut. Adakah jelas? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita telah tiba pada bab yang bab yang ke mana? Bab yang ke-52. Bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan makruh, tidak boleh an yufarraqa, memisahkan bainal akhawain, di antara hamba dua adik-beradik. Maksudnya mereka ni dua hamba yang merupakan adik-beradik. Au bainal walidah, ataupun pada waktu itu di antara hamba ibu dan juga anak dia yang merupakan hamba fil bai', sewaktu nak menjual. Jual sekali, jangan pada waktu itu jual asing-asing jika nak jual. Lihat kepada syayakha, maka pada baris yang kedua, hadza masyrutun bikaunihima saghirain. Ini syaratnya adalah ketika mana kedua-dua hamba tu masih kecil. Tapi kalau dah besar, tak ada masalah nak jual mereka secara berasingan. Ataupun bukan dua-dua kecil, salah satu kecil dan yang kedua besar, maka jangan dipisahkan bila nak jual. Riwayat 1268. Wa bi ilaihi qala hadatsana Umar bin Husain Syaibani qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Hujayr bin Abdullah an Abi Abdurrahman an Abi Ayyub qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraqa, barang siapa yang memisahkan di antara seorang ibu yang merupakan hamba dengan anaknya yang juga hamba, maka Allah akan memisahkan di antaranya wa baina ahibbatih, dan orang yang dikasihinya pada hari kiamat kelak. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Riwayat 1269. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hasan bin Arafah qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah anil Hajjaj anil Hakam bin Maimun Ibni Abi Syabib an Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wahabali, telah menghadiahkan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang hamba yang merupakan adik-beradik. Fabitu, maka bila aku tengok aku tak ada keperluan dua orang, hanya seorang, maka aku telah menjual salah seorang daripada dua orang tersebut. Tak lama selepas itu Nabi SAW bersabda kepadaku, ya Ali, wahai Ali, ma fa'ala, apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hamba yang aku berikan tempoh hari. Fa akhbartuhu, maka aku ceritakan kepada Nabi aku telah jual salah seorang. Faqal, maka sabda Nabi, ruddah, ambil balik, kerana mereka ini adalah adik-beradik yang masih kecil. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan sungguh mengatakan makruh tidak boleh sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka at-tafriqa, memisahkan bainas sabi, di antara tawanan perang fil bai', sewaktu nak menjual. Maka tawanan perang menjadi hamba, maka tak boleh dipisahkan mereka. Warakhasa, dan telah memberikan kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu pada memisahkan di antara al-muwalladat, di antara dua orang hamba kecil yang dilahirkan di negara Islam. Namun pendapat pertama lebih sahih, kata Imam Tirmizi. Waruya, dan diriwayatkan daripada Ibrahim bahawa sesungguhnya beliau pernah memisahkan di antara hamba seorang wanita dan anaknya dalam jual beli. Maka telah dikatakan kepadanya perkara tersebut, maka dia telah berkata, inni qad ista'zantuha, aku telah bertanya kepada si ibu tentang perkara tersebut, faradiyat, dan dia telah bersetuju dan mengizinkan. Bab yang ke-53, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, fi man yashtaril abda, pada orang yang telah memberi hamba,
wa yastaghilluhu, dan telah mengambil manfaat daripada hamba tersebut, thumma yajidu, kemudian barulah dia mendapati pada hamba tersebut bihi aibil abdi, aiban, adanya kecacatan. Apa nak buat? Boleh ke pulang balik? Sebab dah guna, dah ambil manfaat. Lepas tu baru nampak adanya aib, adanya kecacatan. Jawapannya tak boleh. Anda tak boleh nak pulangkan, dan pada waktu itu dia yang perlu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap baik buruk hamba tersebut. Jelas ke jelas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat 1270. Wabi ilayhi qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Utsman ibn Umar wa Abu Amir al-Aqdi an ibni Abi Dhi'b an Makhlad ibn Khufaf an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, telah menetapkan, annal kharaj, bahawa keuntungan, faedah dan manfaat, biddaman, ianya datang berkaitan dengan ketanggungjawabkan ataupun menanggung kerugian. Sebab bila pada waktu tu kita dah ambil manfaat, kita kena bersedia untuk menanggung rugi jika ada. Al-kharaju bid-daman. Maka kalaulah seorang hamba tu dah diguna, dah diambil manfaat, telah pada waktu itu dia buat kerja, baru jumpa aib, maka kita kena tanggung dhaman, kerugian, ataupun pada waktu itu sesuatu yang berlaku kepada hamba tersebut. Jelas ke jelas? Maka sabda Nabi, qada, Nabi telah menetapkan, annal kharaj, sesungguhnya manfaat keuntungan itu, biddaman, terkait rapat dengan bertanggungjawab atas sebarang kerugian. Kena tanggung sebab dah ambil manfaat. Tapi kalaulah sebelum ambil manfaat nampak kecacatan tadi, maka itu lain. Itu boleh pulangkan semula kepada penjual dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada lebih daripada satu sanad dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Riwayat 1271. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala hadatsana Umar bin Ali an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, annal kharaj, keuntungan dan manfaat, biddaman, terkait rapat dengan perlunya bertanggungjawab di atas sebarang kerugian. Hadis ini adalah sahih gharib daripada periwayatan Hisham bin Urwah, wastaghraba, dan mengatakan gharib Muhammad bin Ismail al-Bukhari hadis ini daripada periwayatan Umar bin Ali, dan sungguh Muslim telah meriwayatkan, dan sungguh Muslim bin Khalid Az-Zanji telah meriwayatkan hadis ini daripada Hisham bin Urwah, dan telah meriwayatkan Jarir daripada Hisham juga. Dan hadis Jarir dikenali dan sebagai seorang yang suka membuat tadlis. Apakah itu tadlis? Lihat kepada baris yang ketiga, huwa an yarwiyar rawi, bahawa seorang perawi meriwayatkan daripada orang yang hidup sezaman dengan dia, yang mana dia tak pernah jumpa ataupun mengambil hadis daripadanya, dan pada waktu itu dia letak nama perawi tersebut kerana tak ada orang tahu dan orang sangka dia dengar. Orang tu pun ada kemungkinan dia jumpa, maka itu tadlis. Dia melakukan pembohongan di dalam periwayatan hadis. Dallasa fihi Jarir, Jarir telah melakukan tadlis dalam hadis ini. Kenapa? Sebab Jarir tidak pernah berjumpa dengan Hisham bin Urwah. Wa tafsirul kharaj, apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan al-kharaj bid-dhaman? Bahawa adalah ar-rajul, ada seorang lelaki yang telah membeli seorang hamba dan telah menggunakan hamba tersebut. Thumma yajidu, kemudian beliau mendapati pada hamba tersebut adanya keburukan, adanya aib. Fayarudduhu, maka dia cuba untuk memulangkan balik barang tersebut kepada penjual. Falghallatu lil mushtari, maka sebarang manfaat yang ada pada waktu itu adalah dah menjadi milik pembeli. Dia dah guna, dah ambil manfaat. Li'annal abda, kerana sesungguhnya hamba kalaulah rosak binasa, maka dia akan dikira binasa daripada harta milik mushtari. Dan inilah permasalahan yang seumpamanya berkenaan tentang al-kharaju bid-dhaman. Manfaat perlu ada kaitan dengan bertanggungjawab terhadap kerugian. Kalau tidak, tak adil begitu. Dia nak asyik yang baik je.
yang jaminan kerugian dia tak nak ambil, maka tidak boleh begitu. Bab yang ke-54, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang kelonggaran untuk memakan buah bagi orang yang lalu lalang. Adakah boleh pada waktu tu ada buah dekat tepi jalan, pada waktu tu seseorang tu lalu lalang ambil? Maka dalam hadis kata boleh. Namun kata para ulama mengingatkan, lihat kepada Arafah pada baris yang kedua terakhir. Berkata para ulama, hadis ini dan juga hadis-hadis yang Nabi berkata boleh memerah susu daripada binatang ternakan yang ada ketika mana kamu berada di tengah hutan padang pasir, maka kata para ulama, dairun, hukumnya adalah berkisar di atas kebiasaan manusia di tempat kita. Tengok tempat kita, kalaulah pada waktu itu biasa ambil daripada buah yang ada tepi jalan, ataupun pada waktu itu terkeluar daripada kawasan rumah orang tersebut walaupun pokok dia, kalaulah kebiasaan di situ boleh, maka boleh, tak ada masalah. Tapi kalaulah kebiasaan tidak boleh, maka pada waktu itu tidak boleh. Walaupun hadis kata boleh, kata para ulama kena ikut adat setempat, kena ikut kebiasaan setempat. Jelas ke jelas? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Tirmizi, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang minar rusa, daripada kelonggaran untuk memakan buah bagi orang yang lalu lalang. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut boleh, namun kata para ulama perlu untuk melihat kepada adat kebiasaan setempat. Al-adah muhakkamah, sebab itu dalam hukum fiqh apa dia punya kaedah dia, al-adah muhakkamah. Adat setempat perlu diambil kira. Boleh tulis kaedah tu, al-adah muhakkamah. Adat setempat perlu diambil kira. Bab yang ke-54, riwayat 1272. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala hadatsana Yahya bin Sulaim an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala, barang siapa yang memasuki haitan kebun, falyakul, maka hendaklah dia makan, wala yattakhidh khubnah, namun tidak boleh mengambil khubnatan, lalu menyembunyikan dalam baju dia. Tak boleh bawa balik, makan boleh. Maksudnya bukan sekadar dekat luar, dalam kebun pun pada waktu itu boleh, kalaulah dia benar-benar memerlukan. Maka ini sabda Nabi, kalaulah pada waktu itu ada buah, maka orang yang pada waktu itu memerlukan, dia boleh ambil buah tersebut, tapi dia tak boleh bawa masuk dalam baju dia, bawa beg plastik, bawa makan dan sebagainya, itu tidak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Tirmizi, sebab itu lihat kepada Sahara tadi, Sahara pada baris yang kedua daripada bawah. Lalu satu, kata para ulama, kena tengok adat setempat. Yang kedua, hamala ba'duhum hadhil ahadith ala al-maja'ah wa darurah. Sebahagian ulama mengatakan Nabi menyebut ini bagi orang yang benar-benar lapar dan benar-benar memerlukan, hanya untuk mereka, bukanlah pada waktu itu untuk orang biasa. Maka ini adalah dua jawapan tentang boleh ke tidak mengambil buah-buahan daripada pokok yang ada dan pada waktu itu makan. Maka Nabi SAW sebut boleh, namun kata para ulama kena ikut adat setempat,
bukan pada waktu itu membuta tuli, ambil. Dan kemudian yang kedua hanya untuk orang yang benar-benar memerlukan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Ammar, Abbad bin Syurabil, Rafi' bin Ammar, Umar Maula Ali Abi Laham, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, daripada hadis periwayatan Yahya bin Sulaim. Wa qad rakhasa, dan sungguh telah memberikan kelonggaran berkenaan ini sebahagian ahli ilmu, libni sabil, khas untuk orang yang bermusafir, fi akli thimar, dalam memakan buah-buahan yang masih ada di pokok. Wa karihahu, dan sebahagian mengatakan tidak boleh illa bisaman, kecuali dengan bayar. Maka kena bayar, tak boleh sesuka hati ambil begitu. Riwayat 1273. Wa bi ilahi qala tana Qutaibah qala hadatsana Laysu an ibni Ajlan an Amr ibn Syu'aib an Nabi an Jaddi radhiyallahu anhu anna Nabi SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW, suila, telah ditanya, anis samari, berkenaan tentang buah al-mu'allaq, yang tergantung. Apakah maksud buah yang tergantung? Ada dua makna. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, maka ada yang mengatakan buah tergantung maksudnya orang dulu bila mereka ada buah yang mereka nak simpan, mereka akan keringkan. Lalu bagaimanakah mereka keringkan? Mereka gantung supaya pada waktu itu dikeringkan. Maka ini maksud as-samarul mu'allaq, buah yang digantung untuk dikeringkan. Sebab itu lihat kepada Sahara baris pertama, la'allal muradu bihi ma yu'allaku minhu lil jafaf qabla an yuj'ala fil jarrain wa yuharras, maka sebelum pada waktu itu disimpankan. Okey, maka ini adalah satu berkenaan tentang al-mu'allaq. Makna yang kedua pada hujung baris, wa yuhtamal, dan ada kemungkinan ianya bermaksud pada waktu itu buah yang masih tergantung dekat pokok, qabla an yuqta, sebelum pada waktu itu dipotong, sebelum dipotong. Okey, maka ini ada dua makna. Ini ada dua makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Oh ni, anis samaril mu'allaq. Faqala, maka sabda Nabi, bila ditanya tentang mengambil buah yang tergantung, maka sabda Nabi, man asaba, barang siapa yang menimpa ataupun mendapat daripada buah seperti itu, min zi hajah, daripada orang yang benar-benar memerlukan. Maka ini syarat yang para ulama sebut. Para ulama kata, Nabi kata boleh ambil hanya untuk orang yang benar-benar memerlukan. Maka orang yang tak memerlukan, orang yang memang ada duit, dia tak boleh suka hati ambil buah yang ada dekat tepi jalan yang merupakan milik orang yang ada tuan, dia tak boleh suka-suka. Sebab dalam hadis ini diterangkan min zi hajah, orang yang benar-benar memerlukan. Dan dia bukan macam zaman kita siap bawa plastik beg ambil. Tak boleh, kecuali kalau tuan dia izinkan. Kalau tuan dia tak izinkan, tak boleh bawa masuk kereta, bawa masuk dalam baju, letak dalam poket. Hanya boleh makan di situ sahaja. Sebab itu sabda Nabi, hanya orang yang zihajah, benar-benar memerlukan, ghairah, tanpa, tak boleh. Muttakhidhi, mengambil, khubnatan, pada waktu itu sebagai simpanan. Khubnah, memasukkan sesuatu dalam baju, dalam bekas, itu tidak boleh. Fala syai'a alaih, lalu kalaulah seseorang itu benar-benar memerlukan dan pada waktu itu tidak menyembunyikan dalam pakaian ataupun dalam bekas, maka tidak ada sebarang bayaran ke atasnya dan tidak berdosa. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat 1274. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Hurith Al-Khuzai qala hadatsana Al-Fadl ibn Musa an Salih ibn Abi Jubair an abihi an Rafi' ibn Amr qala kuntu armi nakhlal ansar, adalah aku pernah melemparkan batu kepada pokok kurma orang Ansar supaya jatuh buah dia. Fa akhaduni, maka mereka telah menangkapku dan membawa ke berjumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi berkata, ya Rafi', wahai Rafi', kenapa engkau membaling batu terhadap buah-buahan pokok kurma orang Ansar? Maka Rafi' menjawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, al-ju' sebenarnya lapar, wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, la tarmi, jangan pada waktu itu baling batu ke arah buah-buahan tersebut. Wa kullu ma waqa'a, apa yang terjatuh daripada pokok tersebut kamu boleh ambil
Waqa'a ay saqata, gariskan bawah tu. Ashba'akallahu, semoga Allah mengenyangkan kamu. Wa arwaka, dan semoga Allah memberi minuman kepada kamu. Maka ini adalah penerangan. Maksudnya hanya untuk orang yang benar-benar lapar, memerlukan, dan pada waktu itu dia tidak menjadikan bekalan ataupun simpanan, maka boleh mengambil buah-buahan daripada pokok, namun tetap bergantung kepada adat keadaan setempat. Bab yang ke-55, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang finnahi, berkenaan larangan berjual beli as-sunya, yang ada pengecualian. Ianya kalaulah pengecualian itu majhul. Contohnya pada, okey, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak jual tanah ni, cuma 1/4 pada waktu itu tak termasuk. Tapi 1/4 bahagian mana? Belah mana? Adakah belah yang paling bernilai ataupun bagaimana? Maka jual beli yang ada pengecualian yang tidak ditetapkan itu tak boleh. Sebab akan membawa kepada pergaduhan. Oh, aku ingat kau kata kau nak pengecualian ni, rupanya ni aku tak setujulah. Mana boleh, dah bayar, dah buat perjanjian. Maka boleh membawa kepada pergaduhan. Sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga daripada bawah. Apakah maksud as-sunya? Ay minal istisna, daripada pengecualian. Dan ianya adalah jual beli yang pada waktu itu ada pengecualian sesuatu yang majhul daripadanya, syai'an majhula, sesuatu yang majhul, maka pengecualian seperti itu adalah tidak boleh. Adapun kalaulah pengecualian itu jelas dan pada waktu itu bertulis, maka kalaulah pembeli redha, maka tidak mengapa. Bab yang ke-55, riwayat 1275. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abbad bin al-Awwam qala akhbarani Sufyan bin Husain an Yunus bin Ubaid an Atha an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang daripada muhaqalah dan muzabanah. Yang ini kita dah selesai dah. Apa muhaqalah dan muzabanah kita dah belajar kan, betul kan? Muka surat berapa? Cek balik. Dua ni kita dah belajar. Muhaqalah dan muzabanah. Muka surat berapa? (606). Tunjukkan kepada yang lain. Muka surat 606. Apa dia muhaqalah? Baca seorang. Baris yang ketiga daripada bawah. Menjual tanaman yang belum dipotong dan dibayar dengan gandum pada waktu itu yang telah siap diproses, maka itu baik muhaqalah. Sementara muzabanah pula, menjual kurma yang masih belum dipotong di pokok pada waktu itu dengan tamar, dengan kurma yang telah kering, maka itu adalah muzabanah. Nabi larang sebab pada waktu itu ianya boleh membawa kepada pelbagai isu pertelagahan, dan pada waktu itu ada yang kata dapat kurang dan sebagainya. Apa pula mukhabarah? Mukhabarah ni first time datang dalam kitab ni. Tapi kita dah belajar dalam fiqh. Lihat kepada mukhabarah. Lihat kepada baris yang ketiga Sahara. Apakah mukhabarah? Fahiya kira'ul ardi, menyewa tanah. Bisulus awir rubu', pada waktu itu bayarannya adalah dengan hasil. Maka contohnya kita sewa tanah 10 ekar. Hasil daripada tanaman yang kita usahakan dekat tanah ni, kita tak bayar sewa dengan duit. Kita bayar sewa pada waktu itu dengan hasil. Yang mana berapa banyak hasil yang dapat? 1/3. Maka itu adalah bayaran untuk tanah ni. Itu dipanggil mukhabarah. Maka Nabi SAW larang daripada jual beli mukhabarah. Apakah mukhabarah? Kira'ul ardi, menyewa tanah untuk dijadikan tanaman, dan bayaran sewaan tadi adalah dengan 1/3 ataupun 1/4 ataupun 1/10 daripada hasil yang ada. Persoalannya berapa banyak hasil yang keluar?
majhul, tak tahu. Bila tidak tahu, maka mudah membawa kepada pergaduhan dan pertengkaran, maka Nabi larang. Kemudian wasunya, Nabi larang daripada jual beli yang ada pengecualian yang majhul, kecuali antum alam dijelaskan. Apa pengecualian dia? Kalaulah pembeli setuju, penjual setuju, maka baru boleh. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini, daripada periwayatan Yunus bin Ubaid, daripada Atha, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Bab yang ke-56, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fi karahiyati, bahawa tidak boleh menjual makanan sebelum ianya sampai di tangan, hatta yastawfiyah, sehinggalah makanan itu sampai ke tangan. Lalu zaman dulu, makanan bukanlah zaman kita. Pada waktu itu ada packing, ada sistem dan sebagainya. Zaman dulu, pada waktu itu kalaulah makanan tu belum ada di tangan dijual, maka boleh ada kemungkinan rosak dan sebagainya. Tapi zaman kita pun kadang-kadang berlaku. Baru-baru ni, tiga kali saya beli ada satu produk ni, saya taklah sebut. Pada waktu 3 kali. Ada yang saya beli, ada yang orang bagi. Pada waktu tu makanan belum expired lagi, tapi tiga kali dah basi. Pada waktu tu harganya pada waktu tu dalam berbelas ringgit, dan pada waktu itu beberapa kali beli, beberapa kali pada waktu tu tak elok, tak boleh dimakan, basi. Maka sebab itu Nabi SAW tidak membenarkan untuk menjual makanan yang belum ada di tangan. Mesti ada di tangan dulu, tengok elok ke tak, maka barulah pada waktu itu ianya dijual. Okey, sebab itu hatta yastawfiyah ay hatta yakbidah, gariskan bawah tu, sehinggalah telah memilikinya, telah ada di tangan. Riwayat 1276, wa bi ilaihi qala dasana Qutaibah qala dasana Hammad bin Zaid an Amr bin Nidar an Taus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, man ibta'a, barang siapa yang menjual ta'aman, makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya, hatta sehinggalah yastawfiyahu, dia benar-benar telah memilikinya, berada dalam tangan dia. Berkata Abdullah bin Abbas, wa ahsibu, dan aku rasa perintah ini adalah kulla syai'in mithlah, adalah untuk semua benda seperti makanan. Sebab itu kalaulah kita tengok zaman kita, orang yang menjual barang yang dia tak ada, kalaulah dia tidak ikut benar-benar syarat bai'us salam, itu yang jadi banyak gaduh. Order lain dapat lain, gambar lain, benda tu lain. Sebab kadang-kadang yang menjual tu dia tak ada pun barang tu, dia tak ada pun barang, tapi pada waktu itu dia telah jual. Maka sebab itu penting untuk mengambil berat tentang isu dan perkara ini. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu. Karihu, mereka mengatakan tidak boleh bai'at ta'am, menjual makanan sehingga pada waktu itu telah memilikinya, hatta yakbidahul mushtari, sehingga pada waktu itu telah memilikinya. Wa qad rakhasa, dan mengatakan boleh sebahagian ahli ilmu fi man ibta'a, pada orang yang menjual sesuatu benda yang tidak ditimbang atau disukat. La yukal, tidak disukat, wala yuzan, tidak ditimbang, daripada benda yang bukan makanan dan bukan minuman. An yabi'ahu, boleh untuk menjual sebelum menerimanya, boleh pada waktu itu, sebelum menerima untuk menjual. Wa innama tashdid, dan sesungguhnya tegahan keras ini di sisi ahli ilmu hanya pada makanan, supaya makanan tu tak rosak, tak basi dan sebagainya. Bahkan pada waktu itu di atas tu kita nampak hatta yakbidahul mushtari, sampailah pembeli pada waktu tu dah dapat, baru boleh lakukan jual beli, supaya pembeli tu tengok adakah makanan ni masih elok, masih baik, boleh makan dan sebagainya. Wa huwa qaulu Ahmad, dan ini adalah pandangan Imam Ahmad dan Imam Ishaq rahimahullahu taala. Bab yang ke-57, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang finnahyi, berkenaan larangan daripada membuat tawaran di atas tawaran saudaranya. Tak boleh. Kalaulah ada orang lain tengah membuat tawaran, maka kita tak boleh nak sailang tawaran dia. Tunggu, kalaulah tawaran dia ditolak,
baru pada waktu itu kita membuat tawaran. Riwayat 1277. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yabi'u, janganlah menjual sebahagian daripada, janganlah menjual. Tapi nanti kita akan baca di hujung bab, maksud daripada menjual adalah pada waktu itu menawarkan harga. La yabi'u, janganlah menawarkan harga sebahagian kamu ke atas tawaran saudaranya yang lain. Wala yaktubu, dan janganlah masuk meminang sebahagian kamu ala khitbati ba'din, atas pinangan sebahagian yang lain. Maksudnya kalaulah pengantin perempuan, bakal pengantin perempuan tu dah terima pinangan, jangan pula kita masuk sebab dia dah terima. Selagi mana belum terima tak mengapa, itu kita dah belajar pada babnya. Begitu juga pada urusan tawar menawar. Kalaulah pada waktu itu telah dipersetujui walaupun belum bayar, maka jangan kita masuk pada tawaran tersebut. Hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih, riwayat 1278. Diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, baginda bersabda, la yasumu, janganlah menyebut harga, membuat tawaran seseorang di atas tawaran saudaranya. Dan maksud daripada jualan yang ada pada hadis sebelum ini daripada Nabi, inda ba'di ahli ilmi, di sisi sebahagian ahli ilmu, huwa saum, pada waktu itu membuat tawaran, memberi tawaran. Bab yang ke-58, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang menjual arak dan larangan daripada menjual arak. Riwayat 1279. Wa bi ilayhi qala hadatsana Humaid bin Mas'adah qala hadatsana Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Laythan yuhaddits an Yahya bin Abbad an Anas an Abi Talha radhiyallahu anhu, daripada Abu Talha radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni ishtaraitu, sesungguhnya aku telah pernah membeli khamran, arak. Maksudnya bukan sekarang ni dibeli, sebelum pengharaman arak dia pernah beli. Yang mana arak tu bukan milik dia, milik siapa? Li aitamin, milik anak yatim yang berada di bawah jagaanku. Maka boleh tak, sebab itu bukan milik aku, bolehkah aku nak buat macam mana? Maka sabda Nabi, ahrik, buanglah arak tersebut, waksir, dan pecahkanlah bekasnya. Pada awal Islam, Nabi suruh memecahkan bekas arak supaya para sahabat pada waktu itu menjadi rasa benci kepada arak. Namun kemudiannya diharuskan kalaulah bekas itu telah dibasuh, dibersih dan sebagainya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Aisyah, Abu Sa'id, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis Abu Talha telah diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, hadis ini daripada As-Suddi, daripada Yahya bin Abbad, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Abu Talha kana indahu, di sisinya ada beberapa orang anak yatim. Dan riwayat yang kedua ini lebih sahih daripada periwayatan Lais. Riwayat 1280. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Sufyan an Suddi an Yahya bin Abbad an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW pernah ditanya, adakah boleh dijadikan arak sebagai cuka? Maksudnya beli arak untuk dibuat cuka. Maka sabda Nabi, la, tidak. Tapi kalaulah arak tu maksudnya bukan kita beli, maksudnya arak tu cuka yang berasal daripada arak, tak ada masalah. Tapi beli arak dengan alasan nak jadikan cuka, maka itu tak boleh. Qala la, maka sabda Nabi, jangan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian untuk arak jadi cuka pun mazhab Syafi'i ada detail dia. Sebab itu lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada muka surat sebelum ni, Arafah pada baris yang ketiga. Wa qala Syafi'i la yajuzu takhlil, tidak boleh nak menjadikan cuka pada waktu itu dengan memasukkan sesuatu. Takhlil, menjadikan dia cuka, tidak boleh. Tetapi kalaulah pada waktu itu takhallul maksudnya semula jadi dia berubah menjadi cuka, maka itu adalah boleh. Apakah beza takhlil? Maka lihat pada baris bawahnya, in kana bila ilqa'i syai'in, maka pada waktu itu menjadikan dia cuka dengan memasukkan sesuatu, maka itu tak boleh. Tapi kalaulah dia automatik menjadi cuka daripada arak,
maka ianya adalah boleh, tidak ada masalah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ada sahabat bertanya, boleh tak pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak mendapatkan arak untuk dijadikan cuka? Maka sabda Nabi tidak. Riwayat 1281. Wa bi ilaihi qala sana Abdullah bin Mudir qala sami'tu Aba Asim an Syabib bin Bishr an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi SAW telah melaknat fil khamri, berkenaan tentang orang yang ada kaitan dengan arak 10 orang, asiriha, yang memerah anggur untuk membuat arak. Dulu arak diperbuat daripada anggur. Khamar adalah arak yang khusus diperbuat daripada anggur. Zaman kita arak diperbuat daripada pelbagai campuran dan sebagainya. Wa mu'tasiraha, Nabi melaknat orang yang minta untuk diperahkan. Asir yang memerah, mu'tasir orang yang menyuruh untuk memerah. Wa syarib ribaha, orang yang meminum arak Nabi laknat. Wa hamilaha, orang yang membawa arak Nabi laknat. Sebab itu kalaulah kita ada kerja yang membawa arak, perlahan-perlahan kita mencari kerja yang lain. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Wal mahmulata ilaiha, orang yang kepadanya arak dibawa pun dilaknat. Wasaqiyaha, penuang ataupun orang yang serve arak pada waktu itu dilaknat. Wabai'aha, orang yang menjual arak. Wa akila thamaniha, orang yang makan hasil daripada jualan arak. Wal mushtari laha, orang yang membeli arak. Wal mushtaratalah talah, dan orang yang meminta untuk dibelikan untuknya arak. Semua ini adalah golongan yang dilaknat. Moga Allah pelihara kita, zuriat keturunan kita, umat Islam seluruhnya daripada arak dan juga daripada perkara yang Allah tak suka. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada periwayatan Anas radhiyallahu anhu, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-59. Yang bab ke-59 ni sama cerita macam buah yang dekat pokok tadi. 59 sama macam bab 54. Pada waktu itu kalaulah kita benar-benar memerlukan dan benar-benar dahaga jumpa pada waktu itu kambing yang ada susu, kalaulah benar-benar memerlukan, maka pada waktu itu ada keharusan untuk memerah susu dan minum kadar perlu. Tapi tak bolehlah nak bawa masuk dalam botol pada waktu tu, nak isi banyak-banyak, tak boleh. Sekadar untuk minum apabila ada keperluan. Bab yang ke-54, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi ihtilabil mawashi, pada memerah susu binatang ternakan, bi ghairi, tanpa iznil arbab, izin pemiliknya. Riwayat 1282. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala hadatsana Abdul A'la an Sa'id an Qatadah an al-Hasan an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ata, apabila telah datang salah seorang daripada kamu ala masyiatin, kepada binatang ternakan, fa in kana, maka jika adalah fiha, pada binatang ternakan tersebut tuannya, falyasta'dhinhu, maka mintalah izin untuk mendapatkan sedikit susu. Fa in azina, maka pada waktu itu jika tuannya izinkan, falyahtalib, maka perahlah susu, wal yashrab, dan hendaklah minum. Wa illam yakun fiha, dan jika pada binatang ternakan tersebut tidak ada sebarang tuan, falyusawwid, maka hendaklah menyeru, salatan, sebanyak 3 kali. Seru. Ada tak sesiapa nak minta susu sikit boleh? Ada tak sesiapa nak minta susu sikit boleh? Ini dulu kat madrasah biasa disalahgunakan hadis. Padahal tuan tu ada je dekat luar tengah main. Tapi dia kata, oh, Nabi kata kalau tak ada tuan, maka pada waktu tu seru 3 kali. Maka dia kata, boleh tak nak minta biskut sikit? Dululah kat madrasah masa kecil-kecil. Boleh tak nak makan biskut sikit? Boleh tak nak makan biskut sikit? Oh, dah seru 3 kali makan. Maka sebenarnya bukan begitu. Ini adalah untuk orang yang benar-benar memerlukan. Selagi mana ada tuan, kena minta izin dengan tuan. Maka Nabi kata, serulah pada waktu itu sebanyak 3 kali. Falyusawwid, serulah sebanyak 3 kali. Okey. Fa in ajabahu, maka pada waktu itu jika tuannya menyahut, falyasta'dhinhu, minta izin daripadanya. Fa illam yujibhu, maka jika tidak ada orang menyahut lepas 3 kali menyeru, falyahtalib, maka perahlah susu, wal yashrab, dan minumlah, wala yahmil, ni syarat yang penting, dan jangan dibawa bersama.
sekadar untuk minum, bukan pada waktu ada botol tak, isi dalam botol, nanti sedap susu ni boleh jual kat tempat lain, maka tak boleh. Hanya sekadar pada waktu itu, sekadar untuk kita minum bila keperluan sahaja. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abu Sa'id, hadis Samurah adalah hadis yang hasan gharib sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Telah berkata Ali ibn al-Madini, telah mendengar Hasan daripada Samurah pendengaran yang sahih, dan sungguh telah berbicara sebahagian ahli ilmu pada periwayatan Hasan daripada Samurah. Mereka telah berkata Hasan hanya meriwayatkan daripada catatan yang telah ditinggalkan oleh Samurah sahaja, tak pernah berjumpa. Namun kata para ulama, tidak, beliau pernah berjumpa. Bab yang ke-60, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi bai'il juludil maitah, berkenaan tentang menjual kulit bangkai punya kulit, wal asnam, dan menjual patung, menjual berhala. Apakah hukum dia? Adakah boleh ataupun tidak? Hari ini berapa hari bulan? Berapa? Okey. Riwayat yang ke-1283. Riwayat 1283. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, lihat kepada syaykhah dulu, bab yang sebelum ni kita lupa nak take note. Lihat kepada syaykhah, baris yang pertama. Apabila memakan harta orang lain adalah haram bin nususil qur'aniyyati sarihah, dengan nas-nas daripada Al-Quran yang sangat jelas, dan juga daripada hadis. Falidha qala al-ulama, maka sebab itu para ulama telah berkata berkenaan tentang hadis seumpama ini, imma annaha mansukha, sama ada hadis-hadis ini sebenarnya adalah mansukh, au yuqal, ataupun dikatakan innal ijazata fi waqti darurah, kebenaran hanya diberikan waktu benar-benar memerlukan, wal makhmasah, dan ketika mana benar-benar lapar, itu je. Au yuqal, ataupun dikatakan inna hadza kana hasba adatin nas, ini adalah kebiasaan manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu, bahawa mereka tidak menghalang daripada orang memakan kurma yang jatuh di atas tanah, yang mana kita boleh nampak daripada kisah Rafi' bin Khadij tadi. Berkenaan menjual kulit bangkai dan juga berhala, maka riwayat 1283. Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Yazid bin Abi Habib an Atha bin Abi Rabah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan kota Mekah, dan pada waktu itu baginda berada di Mekah. Yaqul, baginda bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulah, dan rasulnya, harrama, telah mengharamkan bai'al khamri, jualan arak, wal maitati, dan bangkai, wal khinzir, dan khinzir, wal asnam, dan patung berhala. Fakila, maka ada yang berkata, wahai utusan Allah, ara'aita, apakah pandangan tuan, syuhumal maitah, berkenaan tentang lemak bangkai. Fa innahu, kerana lemak tu boleh guna, seperti mana kulit boleh guna, lemak pun boleh guna, boleh tak jual. Fa innahu, kerana sesungguhnya lemak daripada bangkai, yutla, boleh diguna untuk mengecat, bihi sufun, akan kapal. Maksudnya kalaulah kapal tu ada lubang ke nak bagi tahan lama, digunakan lemak daripada binatang pada zaman tersebut. Wa yuddahanu biha, dan boleh digunakan untuk sebagai minyak, untuk menjadikan tahan lama kayu-kayu yang ada pada kapal. Maka wa yuddahanu bihal julud, dan boleh digunakan sebagai minyak untuk untuk kulit-kulit ketika mana disamak. Wa yastasbihu bihan nas, dan boleh dimanfaatkan bangkai tadi oleh manusia. Maka Nabi bersabda, tetap tak boleh, kerana ini adalah haram. Bangkai itu adalah haram. Kemudian sabda Nabi SAW pada waktu itu, qatalallahu al-yahud, semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan ke atas mereka lemak, maka fa'ajmaluh, mereka telah membuat hilah,
bagaimana mereka buat hilah, lihat kepada Sahara. Sahara pada waktu itu pada baris yang pertama ai azabuh, mereka telah mencairkan lemak. Maka Nabi kata jangan jadi macam orang Yahudi yang pada waktu itu sentiasa mencari hilah. Tak boleh buat ni, dia tukar kepada buat lain. Maka Nabi kata jangan jadi macam orang Yahudi. Bila Allah larang mereka untuk jual beli lemak, mereka pun cairkan lemak tadi. Mereka kata, tengok dah tak ada lemak, sekarang dah boleh. Maka sabda Nabi, jangan jadi seperti orang Yahudi, fa'ajmaluh, yang mereka sentiasa membuat hilah, kemudian mereka menjual lemak tersebut, dan mereka makan daripada hasil jualan yang haram. Maka kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Abdullah bin Abbas, hadis Jabir adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Bab yang ke-61 bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi karahiyatir rujuk, bahawa tidak boleh, makruh untuk mengambil semula minal hibah, hadiah yang telah diberikan. Dan bagi hadiah pergi ambil balik, maka pada waktu itu tidak boleh. Riwayat 1284. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, laisa lana, tidak ada bagi kami, masal, perumpamaan, as-sau, buruk dan teruk, lebih daripada al-aid, seperti orang yang mengambil semula, fi hibati, pada hadiah pemberiannya, seperti seekor anjing yang menjilat balik ludah dia. Anjing pada waktu itu diumpamakan untuk benda yang tidak elok. Muntah pada waktu itu pun benda yang tak elok. Maka seperti anjing yang menjilat dan memakan balik muntahnya, itulah perumpamaan yang teruk untuk orang yang dah bagi hadiah, dia pergi ambil balik. Riwayat 1285, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, di mana baginda bersabda, la yahillu, tidak boleh untuk seseorang an yu'tiya, yang telah memberi atiyatan, hadiah, fayarji'a, dan mengambil semula hadiah tersebut, illal walid, kecuali seorang ayah, pada apa yang telah diberikan kepada anaknya, maka boleh ambil balik. Lihat kepada Syaikha pada baris yang pertama, Zahabal Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpandangan kepada zahir hadis dan berkata tidak boleh untuk seseorang mengambil balik hadiahnya kecuali ayah pada apa yang telah diberikan kepada anaknya. Wa mazhab, dan mazhab Imam Abu Hanifah pula adalah boleh untuk seseorang itu mengambil balik hadiahnya, tapi ada syarat-syarat dia. Wabi ilaihi qala hadatsana bidzalika Muhammad bin Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib annahu sami'a Tausan yuhaddits an Ibni Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yarfa'an, mereka berdua, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, memarfu'kan hadis ini sehingga kepada Nabi dengan sanad ini. Hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka berkata, man wahaba, barang siapa yang telah memberi sesuatu hadiah lidhi rahim, kepada ahli keluarga terdekat, falaysa lahu, maka tidak boleh untuknya an yarji'a, mengambil semula pada hadiahnya. Wa man wahaba, barang siapa yang telah memberi hadiah li ghairi dhi rahim mahram, kepada bukan ahli keluarga terdekat, maka boleh untuknya mengambil sepula hadiahnya, malam yusab minha, selagi mana pada waktu itu tidak menerima ganti. Kalaulah dia dah menerima ganti, dia bagi hadiah, orang tu bagi sesuatu, maka tak boleh. Dan inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Telah berkata Imam Syafi'i tidak boleh untuk seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian, maka untuk dia mengambil semula, kecuali pada situasi seorang ayah, pada apa yang telah diberikan kepada anaknya boleh ambil balik. Dan Imam Syafi'i telah menjadikan dalil dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi, di mana baginda Nabi SAW bersabda, la yahillu, tidak boleh untuk seseorang an yu'tiya, memberi sesuatu pemberian, lalu mengambil semula pemberian tersebut, kecuali seorang ayah pada apa yang telah diberikan kepada anaknya. Kita berhenti di sini, insya-Allah kita sambung pada jam 3 petang nanti, insya-Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.